Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, jadi hari ini Ustazah akan ajar untuk subjek Jawi tahun 3. Jadi memandangkan pagi tadi ada yang tak dapat join kan. Okay, tak apa. Jadi video ni Ustazah buat untuk awak supaya awak dapat join jugalah kelas macam kawan awak pagi tadi. Okay, jadi untuk hari ini subjeknya ialah Jawi tahun 3 dan kita akan buat ulang kaji untuk topik yang pertama. Topik awal-awal hari tu yang masih Jawi, kita belajar topik yang mula-mula iaitu berkaitan dengan apa? Kalau awak ada buku teks boleh buka buku teks, muka surat pertama, muka surat yang awal sekali. Iaitu mengenai perkataan ataupun suku kata yang berakhir dengan huruf qaf ataupun kaf. Okey, ini kita tengok. Saya sharekan skrin. Okey, nampak Alright. Okey, jadi yang kita akan pelajari ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Kalau awak perasan, kalau awak masih ingat, qaf dan kaf ini ialah untuk huruf bumi apa? Huruf K. Jadi kita akan tengok perkataan ataupun ulang semula perkataan yang berakhir ataupun suku kata yang berakhir dengan huruf K. Kita nak gunakan qaf ataupun kaf. Kita ingat semula macam mana. Kalau huruf qaf guna waktu bila, huruf kaf guna waktu bila. Okay, jadi jom kita tengok. Okay, huruf qaf dahulu. Okay, bila masa kita nak gunakan huruf qaf ni? Okay, kita akan gunakan huruf qaf ini untuk eja apabila suku kata ataupun perkataan tersebut ialah perkataan bahasa Melayu. Maksudnya apa-apa perkataan bahasa Melayu ataupun apa-apa perkataan yang berakhir dengan huruf K tetapi perkataan itu ialah perkataan bahasa Melayu. Maksudnya kata asal bahasa Melayu. Bukan kata pinjaman bahasa Inggeris. Memang dia bahasa Melayu. Contoh macam dalam buku teks awak tu diberi pokok, katak, batik, songkok kan. Itu semua perkataan bahasa Melayu, betul? Kan kalau macam katak lah bahasa Melayu kan tak sama macam bahasa Inggeris kan. Itu maksudnya perkataan asal bahasa Melayu. Okay, kita akan gunakan qaf. Okay, nanti saya tunjuk contoh. Okay, untuk kaf pula. Okay, kaf kita akan gunakan apabila suku kata atau perkataan tersebut ialah kata pinjaman bahasa Inggeris. Contoh apa? Kata pinjaman bahasa Inggeris. Subjek kan? Contohnya subjek. Macam subjek, bahasa Melayu kita sebut subjek, bahasa Inggeris pun kita sebut subjek juga. Sama. Itu maksudnya kata pinjaman bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kita sebut sama, bahasa Inggeris pun kita sebut sama. Dan dia berakhir dengan huruf K. Mengandungi suku kata yang berakhir dengan huruf K. Okay, boleh. Okay, saya tunjukkan contoh. Yang mula-mula dulu, perkataan yang berakhir dengan huruf qaf dahulu. Okay. Mana Android. Okay. Saya buka whiteboard lah. Biasanya awak nampak. Saya lupa. Saya tunjukkan contoh. Okay. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, kat sini kita tengok contoh dengan huruf qaf. Kat sini kita tengok contoh dengan huruf kaf. Okay, huruf qaf tadi, saya kata apa? Kita gunakan untuk perkataan asal bahasa Melayu yang berakhir dengan huruf K, kan? Okay, contoh apa? Okay, so ambil pokok lah macam contoh dalam buku. Okay, pokok. Pokok bahasa Melayunya pokok kan? Bukan bahasa Inggeris kita tak sebut pokok kan? Kita sebut tree, betul? Kan berbeza kan? Okay, jadi pokok memang kata asal bahasa Melayu kan? Lepas tu dia berakhir dengan huruf K. Jadi K di hujung ini kita akan eja guna huruf qaf. Boleh? Alright, jadi macam mana cara nak eja? Kalau untuk yang dah tahu senanglah awak tinggal tulis je.
Okay, kalau untuk yang tak tahu, macam saya masih keliru lah, tak tahu macam mana nak buat. Okay, senang je. Mula-mula bahagikan ikut suku kata dulu. Okay, pokok ada 2 suku kata. Po 1 suku kata, kok 1 suku kata. Okay, dah lepas tu dah bahagikan. Tengok ada tak huruf yang perlu dibuang. Okay, kalau tak ada, dah lah. K di sini kena pasti kita guna K huruf Qaf. Okay, sebab apa? Sebab dia kata bahasa Melayu. Okay, dah tahu. Okay, tuliskan hurufnya P, Pa, O, Waw ni, Kaf, Waw, Qaf. Pokok. Macam ni. Lepas tu sambungkan. Siap, boleh? Okay. Okay, ini contoh pokok. Okay, saya ambil contoh lain. Okay, sekejap Okay, apa lagi contoh perkataan? Okay, laksa. Saya ambil laksa. Tahu laksa? Laksa ni makanan yang macam mi tu kan. Mi warna putih tu. Macam bentuk mi warna putih tu. Itu nama dia laksa. Okay, laksa ada 2 suku kata. Lak, 1 suku kata. Sa, 1 suku kata. Ada tak suku kata yang berakhir dengan huruf K? Ada suku kata lak ni kan. Okay, jadi K dekat sini kita akan gunakan huruf Qaf sebab dia perkataan bahasa Melayu. Okey, tengok pula ada tak huruf yang perlu dibuang? Okey, yang ini kita guna huruf Qaf. Okey, A kat sini kena buang tak? Kena sebab apa? A berada di tengah ni 1, 2, 3 ni kan tengah-tengah ni namanya. Jadi A ni kena buang. Okey, dah buang. Baru kita boleh tulis. Okey, L apa hurufnya? Lam. Lepas tu Qaf. Sebab A kita dah buang kan. So tak adalah huruf alif. Sin. Lepas tu alif. Jadi sambungkan. Jadilah laksa. Boleh? Okey, ini contoh untuk huruf Qaf. Kita tengok contoh huruf Kaf. Okey, Suzah bagi tadi subjek kan perkataannya. Okey, subjek Kaf kita gunakan untuk perkataan bahasa Inggeris. Okey, subjek bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris pun kita sebut subjek. Sama, cuma ejaan je yang berbeza. Subjek. Okay, tapi dekat sini ada huruf K. Jadi K kita akan gunakan huruf Kaf. Kita tak gunakan Qaf. Sebab apa? Sebab subjek ialah perkataan bahasa Inggeris. Kita pinjam dari perkataan bahasa Inggeris. Okay. Jadi macam mana nak buat? Nak jawikan? Okay, seperti biasa bahagikan ikut suku kata. Okay, dah bahagi. Tengok pula ada tak huruf yang perlu dibuang? Okay, ada tak? Tak ada. Okay. Kecuali huruf K ni lah yang bukan buang. Kita kena ingat gunakan huruf Kaf. Okey, dah tak ni, dah kena pasti semuanya okey. Kita tuliskan je lah huruf jawinya. S, sin, U-nya waw, B, ba, J, jim, iya. K-nya kita gunakan Kaf, bukan Qaf. Okey, lepas tu sambungkan sahaja subjek. Okey, siap. Boleh? Alright. Okey, sekejap saya clearkan dulu. Okey. Jadi, sebagai latihan untuk awak. Okey, ini dia. Yang ni saya buat sama-sama dengan kawan awak dalam kelas tadi tapi tak apa. Okey, apa yang awak kena buat tak banyak. Jawikan je 4 perkataan ni. 1, 2, 3, 4 ni kan. Ada 4 tak banyak. Salin balik ni. Lepas tu jawikan. Biasa. Tengok. Kalau pokok kita nak guna huruf apa? Qaf ke kaf? Bukti. Qaf ke kaf K-nya. Yang ni pun sama. K-nya kita nak gunakan qaf ke kaf. Okay. Macam saya cakap tadi, kalau bahasa Melayu, perkataan tu perkataan bahasa Melayu, kita gunakan huruf Qaf. Tetapi kalau perkataan tu perkataan bahasa Inggeris, kita akan gunakan kaf. Okay. Alright. Awak buat. Okay, nanti dah habis buat. Ni pause sekejap video saya ni supaya awak boleh salin. Lepas tu dah siap buat. Okay. Tandakan jawapan. Susah akan bagi jawapan. Tapi dengan syarat awak buat dulu. Dah siap buat, playkan balik video Ustazah ni. Lepas tu tanda. Okay. Jawapan untuk pertama, pokok kan? Ejaannya. Waw.
kaf, waw, qaf, pokok. Okay, yang kedua, bukti. Kerjanya. Okay. Yang ketiga, apa tadi? Subjek. Dan yang keempat, domestik. Okay. Kita berikan jawapan. Okey. Okey, ni jawapan untuk yang awak jawabkan tadi. Okey, kalau betul awak tanda right lah macam ni. Katakan salah. Kalau salah tanda je pangkal, lepas tu tuliskan jawapan yang Nana bagi ni. Kalau salah, sorry. Kalau betul tanda betul. Kalau salah buat salah, lepas tu tuliskan jawapan. Okey. Alright. Okey, ni nanti jawapan ni yang tadi tu awak buat dulu. Ni kan, ni tulis dulu. Pause, sementara awak buat tu awak pause. Lepas tu tengok jawapan yang saya bagi ni. Okay? Alright, itu sahaja pelajaran untuk hari ini. Okay, terima kasih. Bye semua. Assalamualaikum.